Macam mana batik boleh berkembang di Malaysia? Batik ni adalah seni tekstil di Malaysia. Okey, macam mana batik ni boleh ada di Malaysia adalah disebabkan hubungan perdagangan di antara Kerajaan Melayu dengan Kerajaan Jambi Indonesia. Batik dulu nama dia bukan batik nama dia adalah titik. Kenapa titik? Kenapa titik? Disebabkan oleh penggunaan alat canting tu. Okey, bila kita ambil je wax tu, kita boleh nampak lilin dalam canting tu menitik-nitik pada kain. Sebab tu kita panggil titik. Jadi disebabkan perkembangan zaman, nama titik tu telah berubah kepada batik. Batik di Malaysia dipelopori di kawasan pantai timur seperti di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang. Jadi selalunya motif penggunaan reka corak pada kain ni adalah motif flora. Jadi hasil daripada perkembangan evolusi masa, teknik penghasilan dia telah berkembang. Jadi sebelum kita melukis corak ke atas kain, okey, apa yang kita perlu sediakan adalah bahan dan peralatan. Okey, bahan yang perlu ada, bahan utama kita mestilah kita punya kain. Okey, ni awak tengok ni adalah kain Fuji Kain Fuji tekstur lain sikit, awak nampak dia berkilat. Okey. Berbanding dengan kain yang lain lah. Okey, untuk bahan yang seterusnya kita perlukan, ini kita panggil lilin dia dalam bentuk bongkah macam ni. Ini adalah kita punya lilin warna putih. Okey, boleh rasa dia lilin macam lilin biasa lah, dia licin sikit. Okey, ini dama. Okey, dama dia ada warna sikit, warna kuning dan dia transparent sikit dia punya tu. Boleh rasa. Okey. Selain dalam bentuk bongkah macam ni, okey, dia akan datang dalam bentuk macam ni, dah siap dibancuh. Jadi awak tak perlu nak ukur dia punya sukatan. Awak terus masuk dalam mangkuk dan dia akan cair macam tu je lah. Okey, dan seterusnya adalah bahan yang ni adalah kita panggil pewarna lah. Okey, untuk pewarna dia datang dalam bentuk serbuk. Jadi serbuk tu awak kena bancuhkan menggunakan air panas. Okey, selepas serbuk tu dah cair, baru kita campurkan dengan air biasa. Okey, jadi untuk pewarna tu awak boleh tengok dia punya kepekatan dia nak macam mana. Kalau nak pekat, tambah dia punya pewarna ataupun air lah. Kalau nak cair, kita tambah lagi air supaya dia lagi cair. Okey, peralatan yang perlu ada untuk membuat batik lukis adalah canting lah. Okey, canting yang awak nampak yang saya pegang ni adalah yang jenis satu mata. Okey, boleh tengok satu mata macam ni. Okey, selain daripada satu mata, kita ada yang jenis 3 mata ataupun 2 mata. Okey, seterusnya kita memerlukan berus lah. Awak nampak kat sini kita ada berus yang besar. Okey, berus yang bulat macam ni. Berus yang kepalanya lepeh dan tirus. Okey, tujuan berus ni sebenarnya dia memainkan fungsi dalam awak mewarna awak punya kain. Okey, macam berus tirus ni, okey, dia digunakan untuk mengaplikasikan warna pada awak punya corak yang agak susah sedikit. Okey, yang dua berus ni bergantung kepada keadaan corak tu lah. Okey. Okey, yang berus besar ni kita gunakan untuk teknik wash. Okey, bila kita nak wash colour awak, kita gunakan brush besar ni ataupun span lah. Okey, span pun tak kisah span macam mana pun. Sama ada span bunga ataupun span awak lap kereta tu. Janji dia boleh menyerap air. Okey, yang seterusnya adalah, okey, ini adalah brus besi. Okey, brus besi ni kita gunakan untuk meletakkan efek lilin pada awak punya kain. Okey, bila awak nak beli awak punya brus besi ni, sila pastikan brus awak ni brus yang lembut sedikit. Sebab ada yang brus dia kasar, takut nanti yang kasar dia akan rosakkan awak punya kain. Okey, awak boleh rasa macam mana jenis brus dia. Okey, yang seterusnya adalah ni brus cat biasalah untuk efek pada awak punya kain awak. Okey, peralatan seterusnya adalah baldi. Okey, baldi ni tujuan dia untuk awak letak pewarna ataupun awak punya air lah. Okey, dan yang paling penting sekali kita kena ada pemidang. Okey, kalau tak ada pemidang, awak tak boleh nak lukis dekat awak punya kain. Okey, jadi sebelum kita nak melakar ke atas kita punya kain batik kita, okey, pertama sekali awak kena sediakan awak punya reka corak lah. Okey, macam mana awak dapatkan reka corak tu? Reka corak tu datang daripada subjek matter. Okey, subjek matter yang awak dah kembangkan lah. Okey, biasa subjek matter kita akan pilih sama ada motif daripada motif flora ataupun motif fauna lah.
Okey, untuk motif flora awak boleh nampak daripada dalam sekeliling kita lah. Kita ada pokok, kita ada bunga. Okey, untuk flora fauna pula kita ada binatang kita lah. Okey, awak boleh pilih. Okey, biasa kita akan pilih motif flora lah. Dia lebih dekat kepada kita punya batik lah. Okey, macam kat sini saya dah buat contoh. Awak boleh tengok. Okey, ini adalah bahan asas untuk kita mula untuk membuat reka corak. Apa yang kita perlu ada adalah kita punya kertas lukisan. Okey, kita ada pensel, kita ada marker dan pen. Okey, selepas kita dah sediakan bahan dan peralatan, baru kita pilih subjek matter. Okey, subjek matter yang kat sini yang kita pilih adalah motif flora. Okey, daripada motif flora ni kita olah dia macam ni. Kita boleh ambil certain part daripada subjek matter ni. Macam kat sini kita ambil part dia punya kelopak. So kelopak ni kita ambil dia punya garisan luar sahaja. Awak dah ambil garisan luar, so kita olahkan dia untuk jadikan dia satu motif. Okey, motif tu seketul lah macam awak nampak kat sini. Okey, motif yang ini kita panggil motif. Lepas kita dah olah. Okey, selepas tu baru kita masukkan elemen seni kat dalam ni lah. Okey, biasa motif yang kita gunakan, kita akan masukkan motif geometri. Kita olah dia kepada motif geometri ataupun motif organik. Okey, motif geometri ni adalah hasil olahan daripada bentuk bulat, bentuk kon, bentuk empat segi itulah awak olah untuk menghasilkan dia punya reka corak. Okey, selepas awak dah buat macam ni, saya dah pilih motif geometri. So awak nampak dia bersegi-segi ni kita panggil motif geometri. Kalau motif organik awak nampak dia bebas. Okey, okey, lepas tu kita masukkan sedikit elemen seni kat dalam ni macam garisan lah kat sini. Saya dah letak kat sini. Okey, selepas dah siap baru kita pergi kepada reka corak. Okey, macam kat sini macam mana awak nak hasilkan reka corak? Okey. Macam awak dah sediakan tadi motif awak tadi. Okey, motif ada kosong ni. Okey, awak boleh masukkan elemen garisan kat dalam ni. Okey, garisan pun ada banyak jenis ya. Dia ada garisan beralun, dia ada garisan lurus, dia ada zigzag. So awak boleh bermain dengan elemen dan prinsipal kat dalam awak punya reka corak awak untuk menghasilkan corak yang lagi menarik. Okey, bahan dan peralatan dia sama juga. Awak kena sediakan kertas, pensel semua tu untuk menghasilkan reka corak. Okey, selepas dah siap semua motif dan awak punya reka corak ni, baru awak masukkan warna. Okey, daripada warna tu nanti baru kita boleh hasilkan awak punya batik. Jadi sebelum kita nak mencanting ke atas kain putih kita ni, okey, pertama sekali apa yang kita kena buat adalah kita kena masukkan dulu colour dekat atas kain putih ni lah. Kenapa warnakan dulu? Okey, tujuan kenapa kita kena colourkan dulu kain putih ni, okey, sebab nanti kita nak keluarkan efek lilin tu. Sebab nanti bila final product, bila awak letak lilin terus dekat atas kain putih ni nanti, awak punya efek lilin tak nampak. Tadi kan saya dah terangkan pasal peralatan tadi. Okey, peralatan itulah tujuan dia untuk memberi efek lilin pada kain tu. So jadi nanti bila awak dah apply warna dekat atas kain putih ni, okey, kita gunakan peralatan macam berus, cat tadi, berus cat dengan berus besi tadi. Jadi dia punya efek lilin tu nanti dia akan keluar dekat kita punya kain ni. So jadi benda tu nanti awak boleh aplikasikan, awak boleh tambah kat dalam awak punya lakaran awak sebenarnya. Okey, faham Faham. Okey, tadi kita dah buat teknik wash kita punya kain putih tu. Okey, so sekarang ni kita nak buat macam mana awak nak buat wax dia lah. Okey, first kali tadi saya dah sebut dah, ratio untuk wax dia adalah 60-40. 60 tu adalah lilin. Okey, kita timbang dulu 60. So kat sini tempat 60. So kita letak dulu dalam kita punya mangkuk ni. Okey, lepas tu kita timbang pula 40 untuk dama. Okey. So kita masukkan kat dalam kita punya mangkuk ni supaya sampai dia cair. Okey, bila lilin dah cair, baru kita akan applykan dekat atas kita punya kain tu. So sekarang ni kita tunggu dia cair lah. Okey, jadi sekarang kita akan gunakan berus besi. Jadi lepas kita dah celup pada wax, terus sapukan saja. So wax tu dia akan ikut kena pada kain lah. Okey, kita ikut pada strok yang awak dah hasilkan tadi. Jadi sekarang ni kain ni dah kering. Okey, selepas dah kering, kita akan mula melakar awak punya reka corak dekat atas kain ni lah. Okey, reka corak ni adalah berdasarkan awak punya lakaran idea. Okey, sekarang ni awak boleh lukis menggunakan apa sahaja jenis medium yang boleh nanti kita cuci dia akan hilang. Okey,
Okey, sekarang kita akan menggunakan pastel lah untuk awak lukis dekat atas awak punya kain. Okey, sekarang ni lakaran corak awak ada kat sini. Okey, sekarang bila kita dah siap melukis, kita akan mencanting awak punya lakaran ni lah. Okey, lakaran yang awak buat ni adalah sebagai dia punya panduan awak lah. Tak semestinya kita ikut garisan ni. Okey, semasa awak nak mengambil awak punya wax, make sure berhati-hati ya. Jangan kelang kabut supaya kita tak nak berlaku apa-apa insiden lah. Okey, sekarang ni awak tengok macam mana cari jari saya pegang awak punya canting ni. Okey, make sure jari kelingking kita keluarkan sebagai awak punya penahan dekat kain. So, kita terus draw dekat awak punya garisan ni lah. Okey, sekarang ni awak tengok yang ini lilin dah sejuk, yang ni lilin dia masih panas lagi. Sebab tadi saya dah keluarkan awal kan. Okey, jadi selepas awak dah canting, kita akan masukkan warna lah dekat kita punya bahagian yang kita dah canting tadi. Okey, sekarang ni kita akan mulakan dengan teknik alpha. Okey, teknik alpha adalah teknik maksudnya awak melayerkan daripada colour yang cerah kepada colour yang gelap. Okey, sekarang ni colour yang ada kat saya adalah colour warna merah dan purple. So, saya akan combine dua-dua ni. So, di mana masa awak cantumkan colour tu, itu yang kita panggil dia teknik alpha. Okey, mula sekali kita letakkan dulu colour merah yang dulu. Okey, ingat bila awak masukkan warna, jangan letak terlampau rapat dengan awak punya lilin sebab kita nak nanti dia punya colour tu merebak keluar. Colour nanti dia akan automatik dia akan terus pergi meresap ke awak punya kawasan lilin tu. So, lilin tu nanti dia akan block bahagian colour tu daripada keluar kawasan dia lah. Jadi selepas awak dah warnakan awak punya kain ni, okey, tadi kita dah gunakan teknik alpha. So awak dah teknik wash sikit hitam dengan air tadi. So kita akan buat layering dengan colour yang paling dominan dengan dia punya background. Okey, sekarang kita tengok background dominan adalah colour hijau. So kita akan wash dengan colour hijau juga. Hijau ni hijau cair lah. Maksudnya hijau tu kita dah campurkan dengan air. So awak ambil je span. Kita hanya wash dekat bahagian yang awak stroke, yang ada stroke lilin tu saja. Bahagian tengah awak tak payah usik. Terus awak akan nampak efek wash tu lah. Nampak tak? Galinan colour hijau dengan colour biru. Tu ini adalah efek yang kita nak tu lah. Langkah yang terakhir sekali adalah proses memantikan warna pada kita punya kain. Okey, selepas kita dah canting, kita dah colour tadi. Jadi ini adalah langkah terakhir. Okey, pertama sekali yang kita kena sediakan adalah sodium lah. Sodium ni adalah bahan untuk mematikan warna pada kain kita ni. Okey, jadi sebelum nak mematikan colour, okey, kita bentang dulu kita punya kain ni dekat atas sodium kita. Pastikan keseluruhan kain kita ni terkena pada sodium. Okey, bila dah semua awak dah check semua kat dalam baldi, dalam besin ni dah siap, dah meliputi kain ni, baru awak angkat dan awak letak, awak lurutkan sikit supaya lebihan sodium ni turun dekat dalam bekas ni balik. Okey, disebabkan kain ni besar, kita akan biar dalam masa 2 jam lah. Okey, 2 jam untuk memastikan sodium ni dapat mematikan warna pada kita punya kain ni. Okey, selepas dah 2 jam, baru kita akan rebus untuk buang lilin dekat kita punya kain ni lah. Okey, jadi kita biarkan dulu masa 2 jam kat sini, baru kita rebus. Okey, sekarang dah 2 jam. So, sekarang kita akan check itu punya air tu dah mendidih ke belum. Okey, sekarang kita tengok. Okey, air pun dah mendidih dah. Okey, sekarang ni kita akan masukkan soda ash untuk proses mematikan warna kali yang kedua. Okey, masukkan dulu soda ash. So, masuk je semua. Okey, dah masuk. Kita akan kacaukan dulu soda ash ni dulu. Okey, kita tengok tak ada soda ash tu kat sini. Baru kita akan ambil kain yang kita dah sodium tu, kita masukkan semula kat dalam air rebusan ni. So, kita ambil. Okey, ni yang kita dah sodium tu. Sebelum tu, kita buka dia. Masukkan pelan-pelan. Masuk, kita kacau dia. Okey, tujuan untuk kacau ni supaya larutan
soda ash ni akan meresap pada kita punya kain dan dapat meleburkan kita punya lilin pada kain ni lah. Okay, kita boleh tengok lilin tu dah melebur. So pada waktu ni kita boleh angkat sikit-sikit lah, tengok ada ke tak lilin. Tapi make sure hati-hati ya, panas.